Wakaf? Untuk apa wakaf, bang? Farah tak faham lah. Wakaf ni bagus sayang. Untuk bekalan kita bila abang dah tak ada esok. Abang ni ke situ pula pergi dia. Yelah, betul apa abang cakap. Kita ni sayang, tak tahu entah esok entah lusa. Kalau Allah nak ambil kita, takkan baru tu kita nak terkial-kial mencari bekalan akhirat. Dah terlambat dah. Masa hidup ni lah kita kena susun baik-baik amalan kita, supaya nanti bila kita menghadap Allah, tak adalah susah. Yelah bang, itu Farah tahu. Tapi ni bang, abang nak wakaf daripada duit takaful keluarga. Kenapa? Duit tu kan untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita. Abang tak kesian ke dengan dia orang? Wakaf ni 30% je pun, bukannya semua. 30% bang? Ha, yelah, 30% je. Kenapa? Banyak tu bang. Maafkan saya puan, mungkin saya boleh terangkan sedikit kelebihan program wakaf kami ni. Tak apa. Tak payah encik. Macam ginilah aku, Shima. Sejak Abang Farid meninggal dunia, hidup aku sekarang terpaksa berjimat. Nasib baiklah ada wakaf Anun. Dapatlah aku bernafas sikit. Berjimat? Maksud kau? Yelah, duit takaful, duit insurans Abang Farid memang semua dah dapat. Tapi tolak hutang-hutang tinggal berapa je, Shima, dengan kos rawatan aku lagi. Sakit aku ni banyak pakai duit, Shima. Gaji aku kecil, tak cukup. Sabar Farah, ni semua dugaan untuk kau. Aku macam kenal orang tu. Encik Syafi'i? Ya puan. Saya Farah, isteri arwah Encik Farid, yang dulu nak buat wakaf dengan Encik tapi tak jadi. Dulu Encik pernah datang rumah saya. Encik ingat tak? Oh ya, Puan Farah. Ya, saya. Apa khabar puan? Macam inilah nasib saya, Encik. Tak sangka dapat jumpa Encik dekat sini. Encik, saya nak minta maaf sangat-sangat. Masa dulu, bila arwah nak berwakaf dengan wakaf Anun, saya tak setuju. Saya menyesal sangat. Saya tak nampak semua ni. Kalau saya tahu, saya tak akan halang suami saya untuk berwakaf dengan wakaf Anun. Saya rasa bersalah dan malu sangat duduk dekat sini sekarang, Encik. Puan, maafkan saya. Sebenarnya puan jangan rasa malu, jangan rasa bersalah. Dan untuk makluman puan, arwah Encik Farid ada wakafkan sebanyak 30% daripada takaful yang puan terima tu. Tapi bila dia buat? Masa tu Cik Farid dah fikir masak-masak ke ni? Tujuan tu lah saya panggil tuan datang sini. Dan lepas ni, saya harap isteri saya tu akan sedar tentang apa yang saya buat ni bukanlah untuk kebaikan saya seorang, tetapi untuk kebaikan dia juga dan juga anak-anak. Betul tak, tuan? Betul lah. Dan kalau Cik Farid berfikir macam itu satu tindakan yang bijak. Sebab dengan pengetahuan, kita kena susuli dengan tindakan. Macam itulah ceritanya puan. Allah Akbar. Alhamdulillah. Puan bersabar ya. Dengan segala apa yang berlaku, sebenarnya tidak akan ada pernah ruginya orang yang berurus niaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sebaran manfaat ini akan berterusan sampailah ke bila-bila insya-Allah. Baik, pada malam ini kita akan meneruskan siri Bual Bicara Hibalil Waqaf pada siri yang kelima. Pada siri yang kelima untuk membicarakan tentang tajuk yang kita fokuskan. Sebelum ini kita telah bicarakan 12 golongan kritikal, ada beberapa kelompok-kelompok yang kita bicarakan. Malam ini kita nak fokuskan lebih mendalam berkaitan tentang tajuk hak seorang balu. Dan tetamu kita tidak lain dan tidak bukan. Dah 5 kali dah bersama-sama dengan kita untuk membicarakan, berkongsi beberapa perkara-perkara bermanfaat. Puan Nur Rashikin Ishak yang dapat bersama-sama dengan kita pada siri yang kelima pada kali ini. Apa khabar Puan Nur Rashikin? Alhamdulillah. Alhamdulillah dah 5 kali ni kita bersiaran ni. Kan, dah 5 PKP kali ke dah tak kita. PKP ke, cuti ke tak cuti ke, tetap berada di sini. Betul. Semata-mata untuk berkongsi manfaat kepada orang-orang di luar sana. InsyaAllah. Baik, tajuk yang kita bicarakan pada malam ini adalah berkaitan tentang hak seorang balu. Sebelum saya mulakan sesi bual bicara ini pada Puan Nur Rashikin, suka untuk saya bawakan kepada para penonton sekalian berkaitan tentang beberapa mafhum ayat. Pada ayat dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dalam mafhumnya menyatakan kejadian manusia itu ada sebahagiannya yang Allah matikan lebih awal, ada sebahagiannya yang Allah berikan kelangsungan hidup sampai ke usia yang tua, ada sebahagiannya Allah berhentikan usia perjalanan usianya di pertengahan. Dengan erti kata yang lain, mati itu tidak memerlukan kepada sakit, mati itu tidak perlukan kepada syarat, bergantung kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila berlakunya kematian, pasti akan melibatkan gangguan daripada segi emosi, kelancaran perjalanan kehidupan, serta paling penting adalah berkaitan tentang persoalan-persoalan berkaitan tentang harta yang ditinggalkan. Jadi fokus kita pada malam ini adalah membicarakan tentang hak seorang isteri yang kematian suami, ataupun dengan bahasa Melayu kita sebut dengan hak seorang balu. Jadi sebagai mukadimah kita pada malam ini, mungkin Puan Rashikin boleh kongsikan kepada kita apa situasi yang dihadapi, realitinya yang berlaku, dan bila berlakunya kematian dalam keadaan tak dijangka, tak bersedia, situasi yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita ni, apa perkara pertama yang agak-agak terlintas lah mengikut pengalaman Puan Rashikin sendiri berdepan dengan isteri-isteri yang kematian suami, dan apa perkara yang dihadapi dan kemudian kesukaran pertama yang membelenggu fikiran mereka pada waktu itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih Imam. Jadi minggu ni kita sambung sikit Imam ya. Imam dah kongsikan tadi, so malam ni siri kelima kita lebih fokus untuk kepada hak seorang isteri yang kematian suami ataupun kita panggil sebagai balu. Jadi di sini kalaulah kita tengok kepada situasi yang ada, saya yakin para pendengar pada malam ini di luar sana pernah terbaca tentang banyak isu-isu pewarisan yang melibatkan balu ataupun isteri yang kehilangan suami. Ada di antaranya yang kita nampak berlaku perbalahan antara mertua dan menantu, ada yang berlaku perbalahan antara adik-beradik, ada juga yang berlaku isteri dihalau keluar daripada rumah bekas suami, dan ada juga kita nampak anak-anak yatim yang diabaikan haknya. Jadi di sinilah antara kenapa malam ini kita pilih tajuk ini, supaya tuan-tuan perempuan di luar sana lebih cakna tentang apa yang berlaku hari ini. Jadi Imam tanya tadi kan, agak-agaknya apakah perkara pertama yang akan berlaku apabila berlaku kematian secara mengejut, terutamanya kepada suami tadi. Suka untuk saya kongsikan di sini pengalaman kami sebagai perunding pewarisan apabila kita bertemu dengan isteri-isteri ataupun balu yang kehilangan suami secara tiba-tiba ni. Apa perkara yang selalu mereka cakap? Apa ayat-ayat yang selalu keluar daripada mulut mereka? Mereka akan bagi tahu, Syikin, saya blank, saya blur, saya sedih, saya tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Selalunya masa hayat, perkara-perkara yang kita kata macam bab harta, bab kasih sayang ni akan dikongsikan dengan orang paling rapat, iaitu suami. Tetapi apabila ditakdirkan suami itu meninggal secara tiba-tiba, isteri ini dia seolah-olah dah kehilangan sebelah tangan dia kan.
Dia tak boleh lagi nak berinteraksi dengan sesiapa. Dia nak bercerita dengan siapa? Macam mana dia nak cari dokumen-dokumen yang ditinggalkan oleh suami dia? Macam mana dia perlu lalui proses nak membesarkan anak seorang diri ni? Tambah-tambah lagi lah kalau anak-anak ini masih kecil, dan lebih parah apabila yang ditinggalkan itu adalah isteri yang kita nampak dia dah tak bekerja lagi. Ni ramai di luar sana kita tengok kes-kes yang berlaku hari ini apabila suaminya gaji dah besar, yang kerja offshore. Jadi di situ kita nampak. Jadi tak apalah, isteri tak payah bekerja. Tetapi bila sahaja berlaku kematian ke atas suami tadi, isteri ni dia dah mula hilang arah. Jadi inilah yang menyebabkan dia akan ada faktor emosi yang sangat mendalam kepada isteri tadi, sehingga kan ada di antara isteri yang kita tengok sanggup tinggalkan anak-anak sebab dia rasa macam dia dah tak boleh nak survive untuk besarkan anak tu seorang diri. Jadi inilah antara perkara-perkara yang berlaku di kalangan masyarakat kita apabila berlaku kematian kepada suami secara tiba-tiba. Imam. Bila kita kehilangan pelengkap dalam hidup, suami pelengkap pada isteri, isteri pelengkap kepada suami. Kata Puan Rashikin, seolah-olah macam patah kaki. Kalau ikut sebahagian ibarat, isteri-isteri yang kematian suami meninggalnya itu bukan setakat patah kaki, patah hati. Boleh kata patah semuanya. Betul. Dalam keadaan nak teruskan kehidupan, kadang-kadang ada lagi cabaran. Emosi belum selesai, kesedihan masih terbelenggu, tapi ada lagi kekangan datang kemudian. Yang tak dijangka, tadi kita sebutkan kematian tak dijangka. Rupa-rupanya dalam realitinya berlaku pula. Pertentangan daripada keluarga sebelah suami, ada datangnya daripada adik-beradik sebelah lelaki. Perkara-perkara yang kadang-kadang kita fikir macam kita tengok dalam drama, rupa-rupanya berlaku secara realitinya. Jadi mungkin Puan Rashikin boleh jelaskan, agak-agaknya kenapa perkara ini masih berlaku di kalangan masyarakat kita, terutamanya seorang balu yang kematian suami. Okey. Baik Imam, kalau kita tengok di sini kan, kematian secara tiba-tiba ni sebenarnya dia bukan sahaja melibatkan emosi isteri, dia juga akan melibatkan keluarga suami juga. Tetapi dalam pada ni, masa berlaku kematian tu memang kita nampak semua orang bersedih. Tetapi apabila kita bercakap tentang bab harta peninggalan suami tadi, maka di situ akan timbul beberapa perkara. Jadi Imam kata tadi drama-drama kan, dan kita nampak kes-kes yang viral, orang-orang kenamaan ataupun artis. Tetapi bagi kami yang berada dalam industri ni, benda ni diibarat macam apa? Benda dah biasa lah. Kalau orang tahu kata kita macam dah mangli. Imam dia rasa macam gitulah kan. So itu antara yang kami lalui hari demi hari, pengalaman kita bertemu dengan balu-balu di luar sana yang kehilangan suami. Jadi dekat sini saya nak memudahkan para penonton malam ini supaya dapat ingat kenapa perkara-perkara ini berlaku. Saya letakkan, simpulkan dia sebagai hiba. Kenapa dia hiba? Sebab damage done kan. Sebab perkara-perkara ni dia hanya muncul selepas kematian suami tadi. Jadi kat sini kita nampak kenapa dia hiba. Yang pertama, H ni adalah harta. Jadi apabila kita berbicara tentang harta, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya yang akan memulakan memulakan onar ataupun angkara nak memecah belahkan keluarga ni. Kan kita ni yang kita nampak ada 3 ta kan, tahta, wanita dan harta. Malam ini kita khusus kepada harta. So bila berbicara tentang harta ini, memang dia akan ada isu di sebaliknya yang akan berlaku yang kita tak duga secara tiba-tiba. Dan kemudian I adalah individualistik. Kenapa saya sebut individualistik? Sebab kalau kita tengoklah mereka di luar sana yang memulakan permasalahan berkaitan dengan harta ini, kita nampak dia bersikap mementingkan diri sendiri. Kalaulah kita tengoklah, ditakdirkan seorang suami itu meninggalkan isteri, anak-anak masih kecil, walaupun hartanya banyak dan ada keluarga yang mempunyai hak ke atas hak farid tersebut, apalah salahnya kalau kita izinkan isteri dan anak ini memiliki harta tersebut supaya mereka dapat membesar dengan baik. Tetapi bila kita tengok mereka menuntut, bahkan ada antara kes-kes hibah yang dicabar, jadi di sini kita nampak dia ada sifat individualistik di situ. Dan B adalah beremosi. Kita tidak dapat lari tentang masalah pusaka ini melibatkan emosi. Sebab apa? Kadang-kadang dia ada cerita di sebaliknya yang mungkin dah berlaku lama sebelum berlaku kematian. Kadang-kadang tu mak ayah dah okey, mak ayah mertua kata tak apalah,
biarlah, bagilah kepada isteri dia, bagilah kepada anak dia. Tetapi ada pula pengaruh datang, dia kata apa, mak jangan lupa, kakak tu bukan menantu pilihan. Jadi dah mula dah ada goyah kat situ. Itulah yang nak memulakan perbalahan. Dan A adalah anggapan. Anggapan apa? Anggapan kadang-kadang ini berlaku sendiri di kalangan pemilik harta. Apabila kita bertemu dan bercerita, dia rasa macam tak apalah, insya-Allah keluarga saya takkan buat masalah. Keluarga saya semua okey. Tetapi selepas kematian, masa itulah baru muncul semua sikap-sikap yang kita nampak macam kenapa ada orang macam ni ya. So inilah antara perkara-perkara yang kita nampak perkara ini masih lagi berlaku di dalam masyarakat. Jadi saya di sini saya sukalah untuk nak berkongsi pengalaman ini supaya tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar malam ini, kalau boleh hibah ini tidak berlaku di kalangan ahli keluarga terdekat dan kawan-kawan kita. Kongsikan ilmu ini dengan mereka supaya mereka juga mendapat manfaat. Imam. Hibah yang datang dalam keadaan memang spontannya berlaku. Rupa-rupanya di sebalik hibah ada satu lagi hibah yang Puan Rashikin kongsikan dari segi isi kandungannya. Jangkaan awal kata masih hidup tak ada apa-apa. Tapi bila lepas meninggal berlaku banyak pula perkara yang berlaku. Sikap-sikap yang Puan Rashikin sebutkan, tiba-tiba munculnya al-batu wal api. Adanya orang-orang yang mengasak untuk sini, mengasak untuk sini, bisik untuk sini, bisik untuk sini. Realitinya kan, untuk yang seterusnya, Puan Rashikin, kita tengok realitinya berlaku, orang dah nampak, orang dah tahu. Tapi tindakan masih tak berlaku juga. Sedangkan kata bijak pandai, jarak kita dengan penyelesai masalah adalah ilmu dengan tindakan. Tindakan tu tetap tak berlaku juga. Sedangkan penyelesaiannya dengan adanya tindakan. Setakat ni orang kata tahu. Bila dengar satu situasi kita kata kesian lah begini. Tapi kesian, hujungnya balik kita lupa. Sedangkan sebahagian cerita-cerita masyarakat yang berkaitan tentang realiti yang berlaku tentang pengurusan harta adalah sebahagian besar daripadanya menjadi iktibar bagi kita juga. Jadi kepada berlakunya. Kenapa dah tengok perkara itu berlaku tapi tetap juga tak bertindak. Mungkin ada solusinya. Puan Rashikin. Okey, baik. Kalaulah kita tengok tadi kan, kita tengok damage done tu, dia dah hibah. Jadi, kenapa Imam tanya tadi, kenapa agaknya walaupun dah banyak kes yang berlaku, masih lagi perkara ini berterusan berlaku. Saya simpulkan sebagai apa? Kali ini saya simpulkan sebagai silap. Sebab apa damage done? Kenapa? Sebab kesilapan kan? So, silap ni apa? Yang pertama adalah S. S ni adalah salah anggap. Salah anggap apa? Kalaulah hari ni kita tengok, kenapa pasangan suami isteri ni kadang-kadang ilmunya dah ada tetapi mereka tidak bertindak kerana salah anggap. Apa yang mereka salah anggap adalah mereka sering beranggapan bahawa harta milik suami berlaku kematian hak milik isteri. Sama dengan isteri. Kalau isteri meninggal, suami rasa itu harta dia. Tetapi kadang-kadang mereka lupa bahawa di sebalik itu ada orang-orang lain yang layak mewarisi harta peninggalan ini melalui faraid. So inilah sebenarnya dia jadi salah anggap tentang harta. Ada beberapa salah anggap malam ini yang saya akan kongsikan, tapi yang pertama adalah salah anggap tentang harta. Yang kedua adalah I. I itu ada tentang informasi. Okey, kalaulah tengok kepada hari ini, banyak informasi di luar sana yang berbicara tentang perancangan, tetapi kadang-kadang informasi-informasi ini seolah-olah tidak sampai ataupun diabaikan. Jadi apabila informasi tidak sampai dan ianya yang sampai pun diabaikan, inilah yang menyebabkan kepada kita ni tidak bertindak. So ini menyebabkan ilmu sampai dengar tapi tak ambil tindakan. So itu menyebabkan emosi ataupun perkara-perkara yang di luar jangkaan ni terus berlaku. Dan L adalah lalai dan leka. Lalai dan leka apa? Lalai dan leka kita dalam pada kita mengejar kekayaan, mengejar pengumpulan harta sampaikan kita rasa macam kita ni sibuk, tak sempatlah nak tengok dokumen, tak sempatlah nak rancang harta untuk anak-anak. Sampailah apabila tiba satu saat kita dipanggil balik tanpa kita sempat buat apa-apa perancangan. Jadi inilah salah satu penyebab kenapa perkara-perkara berkaitan perebutan pusaka ini terus berlaku. Dan A adalah anggap. Anggap apa? Anggap kita rasa macam seolah-olah kita ni muda lagi.
Kan kalau kita jumpa pasangan di luar sana, tak apalah, insyaAllah saya ni panjang umur, kita doa macam tu lah kan. Tetapi kita tak tahu. Baru-baru ni pun kita ada terbaca kan, teman isteri pergi temu duga, kemudian berlaku kematian. Dan kita dapat tengok kalaulah orang yang duduk di bandar-bandar besar di Kuala Lumpur, Selangor, Johor Bahru, pergi kerja naik motor, tiba-tiba berlaku kematian. Siapa yang menduga? Pagi elok salam dengan isteri, yang tiba-tiba petang yang sampai apa? Yang sampainya jenazahnya. Jadi anggapan-anggapan ini menyebabkan kita tidak mengambil tindakan. Dan P adalah pengaruh ataupun peer. Pengaruh apa? Kadang-kadang bila kita dah berjumpa dengan pasangan di luar sana, kita bagi tahu keperluan untuk merancang, kemudian dia bercerita kepada orang lain. Jadi orang lain kata, alah tak payah susah-susah nak buat perancangan ni, senang je ni, nanti kau pergi aja pejabat pusaka, pergi aja amanah raya, kau tinggal aja duit semua ni untuk isteri, nanti pandailah isteri buat. Jadi di situ apabila ada pengaruh daripada penasihat yang tidak bertauliah ni, menyebabkan tindakan itu tidak diambil. Apabila tidak bertindak dan seterusnya berlaku kematian, inilah punca kenapa masalah perebutan pusaka ini terus berlaku. Penasihat jadi punasihat kadang-kadang. Jadi punasihat Imam. Betul Imam, saya setuju. Bila jadi punasihat, baik-baik boleh selesai dengan baik, jadi begitu rumit pula masalah itu. Jadi kepada sedang hadirin hadirat penonton di luar sana, kita ni bersiaran bual bicara ni dah masuk siri yang kelima. Dan Puan Nora Syikin saya rasa daripada awal, dan kita juga mengingatkan adalah perkara paling penting adalah berkaitan tentang tindakan. Malam ni kita cerita lagi tentang tindakan. Jadi selepas ni apa lagi yang perlu kita buat? Bertindaklah sebelum terlambat. Baik, kata para hukama, manusia ni kan diduduk tengah-tengah. Manusia ni diduduk tengah-tengah, atas cita-cita, bawah kematian. Tapi anak panah semua ke atas. Anak panah semua ke atas. Dia kejar cita-cita, tapi dia tak sedar bawah ni namanya kematian juga kejar dia. Jadi seronok je dia kejar cita-cita sampai terlupa yang bawah ni kejar dia. Kadang-kadang belum sempat sampai yang atas, bawah pula dah lebih awal sampai. Bila lebih awal sampai, walaupun kita kata perlu urus masa hidup, kadang-kadang berlaku dalam tempoh kejutan. Macam tadi awal kita sebutkan, terkejut, tak sangka. Kadang-kadang baru nak plan, meninggal pula. Sebab perkara itu bukan berada dalam ketentuan perkiraan manusia, berada dalam ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah agaknya berlaku tiba-tiba, walaupun perkara ini sebelum ni kita dah kongsikan banyak kali. Kalau berlaku tiba-tiba, apa agaknya isteri perlu buat dalam keadaan tak bersedia, tiba-tiba menghadapi tentang harta suami yang ditinggalkan. Macam mana nak diuruskan, apa dia perlu buat? Okey. Baik Imam, kalaulah kita tengok kat sini dalam keadaan seorang isteri yang kehilangan suaminya dalam keadaan yang tiba-tiba, pastilah ada banyak perkara yang perlu dilakukan. Jadi malam ini kita fokus kepada untuk pengurusan harta peninggalan suami dulu. Jadi kepada isteri-isteri ataupun balu di luar sana, sekiranya ada berlaku kematian suami, dalam keadaan suami tidak sempat membuat apa-apa perancangan, pertama kita perlu tahu pusaka yang ditinggalkan itu kita tidak boleh bertangguh untuk menguruskannya. Kenapa? Telah pun disebutkan, diberi jawapan bocor kepada kita. 3 perkara yang perlu disegerakan apabila kematian umat Islam kita. Yang pertama adalah kebumikan jenazah, kedua bayarkan hutang si mati, dan yang ketiga uruskan pusaka si mati. Kenapa disebutkan urusan pusaka ni perlu disegerakan? Kerana kita takut waris-waris ini termakan hak orang lain. Jadi bagaimana untuk kita ni sebagai seorang balu ataupun isteri nak memulakan proses urusan pusaka ini? Yang pertama, untuk nak memulakan proses urusan pusaka ini, perlu kenal siapa waris faraid suami kita. Sebab itulah selalu lepas ni kan, lepas tengok ni nanti hubungi perunding-perunding Kausar ni, tanya mereka, saya nak tahulah kalau suami saya meninggal siapa waris faraid suami saya, kalau saya meninggal siapa waris faraid saya, supaya kita boleh tahu lebih awal. Jadi yang tak berkesempatan tahu semasa hidup ni tak apa, yang dah meninggal ni kenal pula waris faraid suami tadi. Jadi dekat sini kena waris faraid supaya kita akan berbincang dengan waris-waris faraid apa harta peninggalan suami kita dan bagaimana untuk kita nak agihkan. Yang kedua, selepas kita dah tahu siapa waris faraid, maka kumpullah senarai aset suami tadi.
Kenapa kena kumpul? Kerana aset-aset ini perlu diuruskan pusakanya. Dia tak boleh orang kata rumah tu nak tinggalkan jadi rumah pusaka. Walaupun nak tinggalkan jadi rumah pusaka, perlu diuruskan urusan pusaka, perlu diperolehi perolehan kuasanya terlebih dahulu, barulah kita boleh berbicara bagaimana harta tersebut perlu diuruskan. Jadi apabila kita dah kenal waris faraid, yang kedua kita dah tahu apa harta peninggalan suami tadi, kita perlu ikut pula prosesnya. Okey, jadi apa perkara-perkara yang kita perlu ikut? Yang pertama, kalaulah tadi kita tengok pusaka peninggalan suami tadi, kita boleh ambil, seorang isteri boleh ambil daripada pusaka peninggalan suami untuk uruskan urusan kebumi tu. Kalau dah keluarkan duit sendiri, boleh ambil daripada pusaka suami. Yang kedua, kenal pasti hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah ni apa? Badal hajinya kalau belum buat haji, fidyah puasanya kalau ada, zakat kalau belum dibayarkan. Dan yang ketiga adalah hutang kepada manusia. So ini pun kita perlu tahu, mungkin hutang dengan bank, tengok takaful cukup tak cover. Hutang kredit kad ada yang tak ada takaful. Hutang kenderaan ada yang tak ambil HRTT-nya. So hutang personal pula dengan adik-beradik ataupun dengan kawan perlu kenal pasti. Kemudian kita tengok pula kepada tuntutan harta sepencarian. Kalaulah si isteri rasa nak menuntut, boleh tuntut. Lepas ni kita kongsi pula macam mana nak tuntut harta sepencarian. Dan kemudian sekiranya suami tadi adalah perancangan nak buat wasiat 1/3 untuk sambung amal jariahnya, maka bolehlah diagih wasiat 1/3 tadi. Dan baki, barulah harta tadi kita berbicara kepada waris-waris faraid tadi. Nak bagi secara muafakat ataupun nak agih mengikut faraid. Jadi di situ kita tengok proses-proses yang perlu dilalui. Tetapi proses ni dia tak boleh lalu macam tu saja. Ada pula organisasi-organisasi yang kita perlu berkomunikasi ataupun berhubung di luar sana untuk kita nak dapatkan proses perolehan kuasa ni kat mana. Okey, ada 3 tempat di Malaysia. Yang pertama, sekiranya pusaka yang ditinggalkan itu berjumlah 2 juta dan ke atas, urusan perlu dibuat melalui Mahkamah Tinggi Sivil. Sekiranya suami tadi meninggalkan pusaka berjumlah 2 juta dan ke bawah, mempunyai sekurang-kurangnya 1 rumah atau 1 tanah, urusannya adalah di Pejabat Pusaka Kecil. Dan sekiranya suami tadi dia meninggalkan hanya harta alih sahaja, jumlah semua kenderaan, akaun simpanannya, jumlah-jumlah semua bawah 600,000, urusan adalah di Amanah Raya Berhad. Jadi kepada balu-balu di luar sana yang mungkin belum lagi memulakan urusan pusaka ni, jadi cepat-cepatlah mulakan, sebab kita tak nak nanti kita termakan hak orang lain, hak mak mertua kita kan, hak anak-anak kita sendiri. Jangan main-main hak anak-anak pun, sebab anak dia ada hak kan. Jadi kat sinilah sebenarnya mulakan terus urusan pusaka ni supaya semua proses ni akan dapat berjalan lancar dan tak ada lagi masalah yang akan timbul apabila berlaku kematian nanti. Tajuknya kita bimbang takut terambil hak orang lain. Betul, Imam. Dan kalau terambil hak orang lain ni berat. Saya bawakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis, man akhadha shibran minal ardi zulma, siapa yang mengambil sejengkal tanah daripada bumi dengan bentuk kezaliman, maksudnya ambil hak orang lain. Bukan hak dia tapi dia ambil. Apa Nabi kata, fa innahu yatawaqahu, maka nanti hari akhirat besok dia akan dikalungkan di atas bahunya yaumul qiyamah min sab'i aradin, daripada 7 petala bumi. Berat ni. Berat dia punya kesannya. Sebab tadi Puan Nur Syakin sebut, kita tak boleh andaikan anak kita, tapi kita boleh ambil sesuka hati. Kita tak boleh andaikan ni saudara mara kita boleh ambil sesuka hati. Jadi asalnya adalah, tajuknya adalah berkaitan tentang supaya kita tak mengambil hak orang lain. Jadi untuk lebih jelas lagi berkaitan tentang pembahagian-pembahagian ini, siapakah dia sebenarnya waris-waris suami, dan sebenarnya berapakah pembahagian yang sebenarnya untuk isteri. Dan bila pembahagian-pembahagian ini Allah sebut dalam Al-Quran, kita belajar dengan satu ilmu namanya ilmu faraid. Ilmu faraid ni pula, hadirin hadirat, kita cuma belajar time sekolah agama. Lepas tu belajar untuk beisa. Lepas beisa, tamat dah faraid. Muncul lagi dalam hidup, pening kepala kita. 1/2, 1/3, last sekali kita kata, serahlah pada Sulaiman Aklakan. Dia lebih tahu pembahagian itu pada akhirnya. Sebab ilmu ini adalah sangat
rumit berkaitan tentang situasi yang dilihat, berapa yang ditinggalkan. Dan bila kita serahkan kepada ahlinya, makanya di situ ada lebih dijelaskan kepada kita. Jadi Puan Rasikin boleh jelaskan kepada kita. Okey, baik Imam. Soalan tu memang orang selalu tanya kan pembahagian faraidnya. Cuma sebelum kita nak sebut tentang pembahagian faraid itu, kita perlu tahu bahawa faraid itu datang dengan tanggungjawab. Jadi kepada isteri-isteri di luar sana ataupun balu-balu, jangan tanya kenapa Allah letakkan 1/8 ataupun 1/4 tu portion isteri, kerana Allah lebih mengetahui. Tetapi jangan salah faham, portion yang kita dapat tu adalah untuk diri kita, bukan untuk menyara kehidupan keluarga. Sebab itulah kalau kita tengok yang membesarkan, tanggungjawab untuk membesarkan anak-anak yatim ni sebenarnya bukan terletak di bawah bahu balu tadi, tetapi sebaliknya di sebelah keluarga suami. Jadi di sini kalaulah kita tengok berapakah hak isteri, sebab malam ni fokus kita adalah kepada isteri. Jadi sekiranya berlaku kematian, sekiranya suami tadi semasa perkahwinannya tidak dikurniakan zuriat, jadi kalaulah suami tadi meninggal, isterinya dapat bahagian 1/4. Kalaulah mereka berkahwin dan hasil perkahwinan mereka itu dikurniakan zuriat, maka portion isteri tadi adalah 1/8. Dan kalaulah pula ada antara sesetengah suaminya rezekinya lebih, isterinya lebih daripada seorang, ada is1, is2, isteri dan is4, maka dan dikurnia pula semua tu ada anak, maka portion isteri is1, is2, isteri dan is4 tadi 1/8, bahagilah dengan bilangan isteri tadi kan. So itu adalah bahagian-bahagian mengikut faraidnya. Tetapi kat sini apa yang kita perlu faham adalah memang orang perempuan ni, anak perempuan pun sama kan, anak perempuan dapat 1 bahagian, anak lelaki dapat 2 bahagian. Perkara yang kita perlu faham adalah anak lelaki ataupun ayah si suami dapat lebih kerana mereka perlu menjaga kebajikan dan menanggung nafkah anak-anak yatim tadi. So isteri jangan rasa terbeban, saya dah dapat sikit, nak pula nak kena jaga anak-anak kan. Sebenarnya ada nafkah yang boleh dituntut daripada keluarga bekas suami tadi. So inilah perkara yang kita perlu faham. Jangan salah anggap. Jangan kata macam kenapa Allah tak macam ni, macam tak. Jangan macam tu sebab Allah lebih mengetahui. Tetapi sebagai seorang manusia ataupun yang kita yang dah dikurniakan ilmu ni, sebaiknya kita merancang. Kalau kita rasa macam ini kalau berlaku kematian mungkin kita akan diabaikan, maka perlulah di pihak suami tadi buat perancangan lebih awal supaya kebajikan isteri dan anak-anak ini terjaga. Setiap firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran kita harus terima dengan yakin, bukan dengan ragu-ragu dan persoalan-persoalan. Macam Puan Rasikin sebut, kenapa begini. Pembahagian-pembahagian itu telah pun dijelaskan. Pasti hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang tahu, dan lebih kita sebagai hamba adalah lebih layak untuk dalam peringkat kita taslim, terima apa yang Allah tentukan, pastinya lebih baik di situ. Baik, untuk berikutnya, pasangan suami isteri masing-masing ada pengumpulan harta sendiri. Isteri mungkin ada yang dikumpulkan tapi dalam bentuk nak rahsiakan daripada suami, supaya sebagai surprise ni besok kalau apa-apa hal berlaku. Suami begitu juga. Mungkin ada yang isteri tahu, yang isteri tak tahu. Begitu sebaliknya juga. Jadi kalaulah berlaku kematian, sebab fokus kita malam ini adalah berkaitan tentang kematian suami. Kalaulah berlaku kematian, apakah pula jenis harta yang boleh dituntut oleh isteri? Adakah semuanya isteri ni fikir pula daripada A to Z, duduk kira pula? Yalah, kita kata sangka baiknya kita adalah untuk meneruskan kehidupan. Yang telah pergi dipanggil oleh Allah telah pun berada pada dunia yang lain. Tapi yang hidup mesti teruskan. Yang hidup perlu teruskan pula, isteri pula berkira-kira. Nak tuntut yang mana satu ni? Takut yang ni terkurang ke? Takut terlebih ke? Takut termakan hak orang lain ke? Puan Rasikin ada jawapannya. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita tengok dalam konsep pengurusan pusaka ini, apakah harta-harta yang boleh dituntut oleh isteri tadi? Maksudnya harta peninggalan suami yang boleh dituntut. Sebenarnya isteri ni dia boleh tuntut apa sahaja harta yang ditinggalkan oleh suami dia. Apa harta-harta ni? Contoh, kalau suami ada rumah, suami ada akaun simpanan, suami ada akaun tabung haji, suami ada kereta, kan ada unit trust pelaburan, boleh tuntut sebenarnya. Tidak ada sebarang masalah. Cuma dalam proses kita nak menuntut inilah yang tadi macam saya bagi tahu pada awal sesi tadi, sebelum kita nak filekan permohonan, kenal dulu waris faraid
dan kena tahu juga apakah hutang-hutang suami yang ada. Sebab kita perlu tahu sebelum kita nak mengagihkan harta peninggalan tadi, hak-hak suami itu juga perlu ditunaikan terlebih dahulu. So janganlah kita rasa macam biarlah hutang arwah tak dibayar, kita agih je harta ni. Jadi siapa yang nak bayar? Walaupun dikatakan tidak wajib, tetapi kita tak naklah macam tu kan. Kesian arwah nanti tergantung-gantung tidak ke mana-mana kan. Sebab apa? Sebab ada hutangnya. Jadi apabila kita dah kumpulkan, dah buat senarai, jumlahkan semua, katalah jumlah harta suami ni dalam 3 juta. So kalau kata 3 juta, jadi pergilah berjumpa dengan peguam yang layak. Tengok pula, pergi bank, semak dengan bank, ada tak hutang-hutang, tanya adik-beradik, tanya kawan-kawan, ada tak arwah yang berhutang sebelum ni. Jadi selepas dilansai gitu, mana maka boleh tuntut. So jadi daripada nak tuntut ni lah, berbincanglah elok-elok dengan keluarga suami. Dan jangan kita lupa juga, ada di antara suami-suami yang warisnya bukan sahaja ibu ayah. Kemungkinan ada juga suami-suami yang warisnya adalah Baitul Mal. Siapakah antara suami yang warisnya adalah Baitul Mal? Adalah mereka suami yang daripada seorang mu'alaf. So ini antara suami yang mungkin terlibat bahawa ada bahagian faraidnya, ada portion Baitul Mal. Jadi di sinilah kepakaran apabila isteri-isteri di luar sana mula menguruskan pusaka, pihak pejabat pusaka ataupun peguam-peguam syariah maupun perunding-perunding pewarisan, mereka akan bagi tahu siapakah waris yang layak untuk mewarisi harta peninggalan suami tadi. Jadi secara ringkasnya, dia kena tahu juga daripada susur galur harta mana yang sesuai untuk dia tuntut. Betul. Maknanya tak semuanya boleh difikirkan dan Yes. disenaraikan itu. Baik, sebelum kita teruskan sesi kita pada malam ini, dialu-alukan kepada sidang penonton hadirin hadirat yang ada, sekiranya terdapat kemusykilan, persoalan nak ditanya, silakan tuliskan di ruangan komen. Dan dalam waktu yang sama, jika ada pertanyaan-pertanyaan lanjut yang perlukan kepada penjelasan yang lebih terperinci, boleh dapatkan penjelasan daripada Puan Nuraini yang ada diletakkan kita dah pinkan dekat ruangan komen. Dan insya-Allah selepas sesi ini nanti kita akan ada soalan kuis. Seperti biasa yang akan kita ada hadiah-hadiah menarik. Sempena cuti 3 hari menyambung ni, ada hadiah menarik yang telah disediakan oleh pihak admin. Nampaknya ketiga-tiganya ada senyuman sinis dekat situ. Jadi hadiahnya pasti menarik di situ. Baik, tadi Puan Razikin sebutkan harta-harta yang boleh isteri tuntut. Jadi kalau begitu kan, ada harta yang dikena senaraikan dan dia tahu apa yang perlu dibuat. Kalau begitu kan, kenapa masih berlaku, walaupun kita kata tak semua, mungkin dalam kelompok minoriti, masih lagi berlaku dalam kalangan masyarakat kita, suami meninggal je, isteri kena keluar rumah. Suami meninggal je, isteri macam seolah-olah macam diasingkan, disisihkan. Walaupun kita kata tak semua, mungkin kerana silap faham tadi, mungkin kerana adanya kelompok-kelompok yang tiba-tiba muncul, al-batu wal-api. Tiba-tiba mungkin dengan sebab, kenapa perkara itu masih berlaku? Ada tak jalan, bukan kita kata untuk menafikan isi kandungan Al-Quran, tidak. Tapi ada tak jalan daripada sudut yang lain, setelah faraid diselesaikan? Ada tak jalan yang bahagian isteri itu boleh ditambah, mengikut lunas-lunas yang berlandaskan syariat? Okey. Sebenarnya kalau kita tengok kepada nak menguruskan pusaka tadi kan, Imam tanya macam mana kalau kita nak tambahkan selain daripada faraid yang telah ditetapkan supaya isteri ini dapat lebih sedikit berbanding dengan hanya faraid semata-mata. Boleh. Ada 2 cara. Yang pertama adalah sekiranya suami tadi dia memang tak sempat nak buat perancangan, tetapi ada sumbangan yang banyak daripada isteri dan isteri rasa macam saya ni duk tolong bayar rumah tiap-tiap bulan, kadang-kadang suami saya tak cukup duit jadi saya bayarkan. Jadi saya rasa macam instead of 1/8 saya nak tambahlah sikit lagi, saya nak tuntut sikit kan. Boleh melalui tuntutan harta sepencarian. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan pada malam ini, harta sepencarian ni dia tak ada dalam Al-Quran. Cuma ianya adalah uruf. Uruf ni adalah amalan masyarakat setempat. Kalau kita pergi kepada negara-negara Islam yang lain, kemungkinan besar mereka ini tidak ada tentang harta sepencarian. Tetapi di Malaysia, Alhamdulillah dibenarkan untuk membuat tuntutan harta sepencarian. Cuma untuk nak menuntut harta sepencarian daripada suami yang telah meninggal ni, perlulah disertakan dengan pembuktian.
Buktinya contohlah isteri tadi kata dia tolong bayar beberapa bulan. Kadang-kadang dalam kita berkahwin ni kan ada masa bagus, ada masa tak bagus. Jadi tolong bayar. Jadi risik-risik ni kemukakan kepada pihak mahkamah bahawa ada sumbangan yang diberikan oleh pihak isteri. Dan ada juga isteri-isteri yang ada sumbangan secara tidak langsung. Contoh, suami dia kerja bagus, dapat naik pangkat sebab apa? Pergi kerja hati senang. Dekat rumah, isteri jaga makan minum, pakai anak semua cukup. Jadi, dia boleh buat tuntutan secara tidak langsung itu. Cuma, dalam kalau padalah kita tengok berapa banyak persentage tuntutan harta sepencarian yang dibenarkan adalah kalau isteri yang bekerja mungkin dibenarkan sekitar 30 ke 40%. Kalau isteri yang tidak bekerja mungkin dibenarkan sekitar 20 ke 30%. Cuma dalam pada hari ini kita tengok Mahkamah Syariah ada menyatakan mungkin dalam sekitar 50%. Maksudnya kita tidak menjamin penuh, tetapi puan-puan kalaulah sekiranya nak menuntut, boleh cuba tuntut, maksudnya melalui peguam syari'i. Jadi kemukakanlah bukti-bukti untuk menuntut harta sepencarian itu. Jadi itu kita berbicara jika suami tadi tidak sempat membuat apa-apa perancangan. So nak top up mesti 1/8 ataupun 1/4 bahagian faraid, maka boleh tuntut menggunakan harta sepencarian. Yang kedua, sekiranya suami ini masih ada, suami-suami yang mendengar, tolonglah tolong ambil tindakan. Kalaulah ada rasa kasih sayang kepada isteri tu, nak bagi lebih, memang rasa macam dia lah seorang dia kan. Kalau Imam, saya tanya Imam kata isteri dia seorang dia. So kita tahulah memang itulah istimewa di hati Imam, tak ada orang lain lagi. So apa cara nak bagi kepada isteri dengan cara yang lebih daripada faraid adalah menggunakan kaedah hibah. So masa hidup ni, semasa pemilik harta ada, masa ni lah kita nak bagi banyak mana pun. So janganlah buang masa, ambil tindakan dan hibahkanlah harta yang kita rasa macam isteri kita tu layak terima. Kata sayang, lautan api sanggup kuredahi, takkanlah nak buat hibah kepada suami, kepada isteri tu, tak boleh kan. So insya-Allah boleh. Boleh Imam Boleh insya-Allah. Baik, kalau begitu kan, salah satu daripada jalan penyelesaiannya adalah dengan hibah. So soalan di sini, sebahagian daripada untuk penjelasan yang lebih jelas di para penonton kita, adakah hibah itu sendiri akan menidakkan dan menafikan faraid yang sedia ada dengan datangnya hibah itu? Mungkin ada orang kita tersilap faham faraid atau hibah, atau faraid saja tanpa hibah. Mungkin dia bercampur aduk dari segi pemahaman itu. So soalannya kat situ, adakah hibah itu sendiri menafikan, menidakkan faraid? Okey, soalan tu bagus Mam. Kita selalu ulang-ulang benda ni. Kenapa? Kita perlu faham. Hibah ini dibuat semasa pemilik harta masih hidup. Kalau dah meninggal tak boleh nak hibah lagi. Ni ramai juga yang tanya kepada kita ni. Suami saya meninggal. Saya nak hibahkan harta suami saya, boleh ke? Tak boleh puan-puan. Kalau nak hibahkan semasa suami tadi masih hidup, maka suami boleh hibahkan harta tadi. Harta yang dah dihibahkan terkeluar daripada pusaka. Jadi tidak ada sebarang masalah untuk kita menghibahkan, dan dia tidak langsung bercanggah tentang nak melarikan diri daripada faraid. Ini yang saya selalu tegaskan, kita buat perancangan harta bukan sebab nak menidakkan faraid atau nak melarikan diri daripada faraid, tetapi hibah itu melengkapi faraid. Faraid ini datang bila Mam? Faraid ni datang selepas kematian. Kena mati dulu baru muncul faraid tu. Semasa hidup nak buat perancangan apa, buatlah. Macam saya selalu cakap, seorang suami dia nak bagi hadiah rantai tangan dekat isteri dia, dia tanya ke dengan mak dia, mak boleh ke nak bagi rantai tangan kat isteri ni, ada hak faraid mak 1/6 dalam rantai tangan ni kalau saya bagi kat isteri saya. Kan itu kan suaminya masih ada. Jadi tidak ada sebarang masalah. Faraid tu hanya muncul selepas kematian pemilik harta. Tersilap lahir. Tersilap lahir ni maksudnya tersilap faham. Berlaku kematian, lahir hibah. Berlaku kematian, lahir faraid. Kadang bercampur-campur dekat situ. Tu tadi saya dengar Puan Rashikin kata, tolong para suami. Dia punya tu ada 2 harakat tu. Tolong, bukan tolong tu. Jadi ada sesuatu yang kita kena ambil dekat situ. Baik. Sebelum kita teruskan, suka untuk saya mengulang balik war-war kita berdasarkan kepada, kalau sidang penonton hadirin-hadirat ada sebarang persoalan lanjut yang ingin ditanyakan berkaitan tentang apa isu-isu yang kita bahaskan pada malam ini, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah di skrin telefon masing-masing. Dalam waktu yang sama, kita nak bawakan perkara-perkara yang berkaitan tentang
lebih dekatnya kita tentang tajuk kita pada malam ini. Pihak admin kita baru paparkan ada soalan daripada penonton. Baik, saya bacakan soalannya. Harta sepencarian masih kena bagi ke kalau nafkah bulanan dah diberi? Saya ulang balik soalan ini supaya yang lain pun ambil maklum juga. Sebelum kita punya Tuan Sulaiman Akhlakan yang dinamakan Puan Nur Syikin menjawab, harta sepencarian masih kena bagi ke kalau nafkah bulanan dah diberi? Silakan Tuan empunya jawapan. Soalan rare malam ni kan. Okey. Kita kena tahu beza kepada suami-suami di luar sana, nafkah itu memang wajib kepada isterinya. Tak kisahlah kalau pun dikatakan bahawa isterinya gaji lebih berbanding suami. Jadi dia rasa macam buat apa nak bagi nafkah lagi. Kan saya gaji 4,000, isteri saya gaji 8,000. Takkanlah saya nak bagi nafkah. Isteri saya tak pandang nafkah tu. Sebenarnya nafkah tu memang dah ditetapkan tanggungjawab itu kepada suami, dalam Al-Quran ada disebutkan. Jadi perlulah nafkah itu memang perlu diberikan. Jadi harta sepencarian ni pula dia dah tak berkait pula dengan nafkah tadi. Harta sepencarian ni dikira sumbangan isteri tadi terhadap harta yang dikumpul bersama dengan suami. Dia dah dua perkara yang berbeza. Jadi kalau isteri nak menuntut harta peninggalan suami melalui harta pencarian dibolehkan. Tidak ada sebarang masalah sebab dia tidak berkait dengan nafkah tadi. Nafkah tanggungjawab suami. Harta sepencarian adalah tentang bagaimana isteri merasakan dia boleh dapat sebahagian daripada harta suami hasil daripada perkahwinan mereka. Sebab itulah pelengkap suami isteri memikirkan apa yang mereka akan bagi, bukan memikirkan apa yang mereka akan dapat. Ini para ulama sebutkan, suami fikir apa dia akan beri pada isteri, isteri fikir apa dia akan beri pada suami. Jadi masing-masing berfikir nak beri, akhirnya dua-dua dapat. Tapi kalau kita fikir balik, suami fikir apa dia akan dapat, isteri fikir apa dia akan dapat, akhirnya dua-dua tak dapat. Jadi kalau kita fikir apa kita nak bagi, insya-Allah akan kita dapat. Yang bagi ni siapa? Hadirin hadirat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gaji manusia yang bagi, asbabnya. Tapi ada satu perkara yang kita ambil, barakah yang bagi adalah Allah. Sedikit tapi cukup, banyak boleh diagih-agihkan. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Sebelum kita teruskan, kita nak bagi soalan kuis untuk dijawab kepada sidang penonton yang dirahmati Allah pada malam ini. Baik, kuisnya senang saja. Tadi Puan Nur Syikin ada sebutkan tentang hiba. Hiba dan juga satu lagi silap. Soalan kuisnya adalah tolong nyatakan balik apakah perincian daripada perkataan HIBA, hiba. Yang dengar soalan ni kata hiba terus nak jawab. Lupa dah tadi ni. Satu lagi adalah tolong huraikan soalan kita adalah apa dia isi kandungan yang terkandung dalam silap. SILP. S tu apa? I tu apa? L tu apa? A tu apa? P tu apa? Jangan kata tuan moderator silap bertanya ni. Tak, memang soalan dia silap. Sila nyatakan dua soalan itu. Satu tentang hiba dan satu lagi tentang silap. Lagi sekali pihak admin kita tersenyum panjang. Hadiah bukan main-main ni malam ini. Luar biasa hadiah malam ini. Baik, soalan kita yang seterusnya kepada Puan Nur Syikin. Apa agaknya kriteria yang boleh dipertimbangkan oleh suami untuk merancang harta ni supaya apa tidak menjadi harta diuruskan semasa hidup. Kalau sudah meninggal dunia jadi faraid, nanti timbul pertanyaan dan sebagainya. Jadi mungkin apa kriteria yang boleh dipertimbangkan oleh seorang suami untuk merancang pembahagian harta kepada isterinya. Okey. Sebab soalan itu apa kriteria yang perlu dipertimbangkan, saya bagi mudah lagi sekali nak bagi suami ingat, isteri pun boleh malam ni nak tidur tu kan bang. Puan Syikin cakap isteri ratik telinga suami tu supaya besok dia telefon nombor-nombor ni untuk nak buat hibah kepada isteri-isteri sekalian kan. Jadi saya bagi senang iaitu isteri. Kriterianya adalah isteri. Okey, isteri ni apa yang pertama? Isteri ni adalah orang yang paling istimewa di hati suami dia. Kalau lagu Kopra Tasa tu apa? Telah kusiapkan satu daerah paling sunyi dalam hati untuk kau isteri kan. Tak boleh nyanyi. Dia kalau nyanyi nanti hujan. JB dah hujan lebat tadi kan. So saya tak nak nyanyi. Tapi itulah yang saya nak bagi tahu. Isteri ni tempat dia adalah istimewa di hati suami. Walaupun dia ada is 1, is 2, is 3 dan is 4. Empat-empat tetap istimewa. Yang ada satu lebih istimewa. Jadi itulah kenapa suami perlu buat perancangan untuk isteri.
S adalah sayang. So kalau dah istimewa, kita sayang. Kalau orang kita sayang, takkan kita nak biar orang yang kita sayang nanti lepas kita tak ada, dia terkontang-kanting. Kita nak hidup dia mudah kan? Jadi kerana sayang tu kita zahirkan melalui tindakan. Dan T adalah tanggungjawab. Suami-suami di luar sana tanggungjawab untuk memastikan isteri kita ni hidup dalam keadaan yang aman damai, bukan sahaja ketika kita ada. Kita ada, suami ada ni, dia rasa macam boleh peluk, boleh jaga, boleh ambil tahu, boleh care. Tetapi lepas dia ada, sekurang-kurangnya kita adalah sesuatu yang kita tinggalkan atas dasar tanggungjawab kita kepada isteri tadi. Kemudian E adalah emosi. Jadi kalaulah kita tengok kajian yang dijalankan, isteri-isteri ni apabila berlaku kematian kata suami dia memang ada melalui fasa emosi. Untuk sampailah kepada dia nak pulih tu bukanlah satu fasa yang mudah. Jadi untuk kita mengurangkan sedikit beban emosi apabila berlaku kematian itu, kita zahirkan melalui perancangan harta supaya at least satu beban ni dah kurang dah sikit. Okay? Yang R adalah risau. Apa yang kita risaukan? Kita risaukan isteri kita ni kalau berlaku kematian kat atas diri kita, ada tak tempat tinggal untuk dia? Boleh tak dia nak survive? Kita memang gaji besar, kita dah manjakan isteri setiap bulan bagi barang kemas, setiap bulan bagi yang duit shopping 5,000, pergi shopping. Abang tak balik 3 bulan sebab kerja offshore kan. Jadi dia dah rasa macam tu, tetapi kita risau. Di saat kita pergi tu tiba-tiba pula berlaku kematian. Boleh ke isteri kita survive dalam keadaan kita tidak membuat apa-apa perancangan? Jadi kalau kita risau dia tak boleh survive, kita perlu ambil tindakan. Dan I adalah inspirasi. Kenapa saya sebut inspirasi? Dalam pada suami yang membuat perancangan ataupun mengambil tindakan dengan menzahirkan kasih sayang ini, dia bukan sahaja memberi inspirasi kepada keluarga mereka, tetapi juga inspirasi kepada masyarakat. Imam dia hibahkan rumah kepada isteri dia, dia beri inspirasi kepada admin kita malam ni. Masya Allah. Bila berlaku kematian, dia akan teringat-ingat itu, imam tu bagus. Sebelum pergi dah tinggalkan, dah hibahkan siap-siap rumah. Lepas tu Cik Nazar kata apa? Cik Nazar kata saya pun nak hibahkan juga rumah kat isteri saya. Jadi inspirasi ni dia berjangkit-jangkit. So bila berjangkit-jangkit ni, masa ni lah kita nampak masalah tak timbul lagi. Sebab apa? Sebab seorang dah bagi inspirasi, yang lain ikut. Jadi masalah dah semakin berkurang. Jadi inilah sebenarnya kriteria kenapa saya kata isteri ini perlu dipertimbangkan untuk diberikan perancangan supaya tidak ada lagi masalah yang akan timbul. Jadi isteri-isteri malam ni ingat saya pesan malam ni nak tidur bang, isteri. Bisik tepi suami tu supaya besok dia kontak kita untuk dia buat perancangan. Jadi yang ujung tu kita rasa terpanggil, terinspirasi. Terinspirasi malam ni ada dua ni. Dia zikir, isteri. Satu lagi dia duduk berzikir kata, aduhai, duduk tak berhenti sampai ke pagi. Zikir itu. Baik, kepada para penonton yang mengikuti siaran kita daripada awal hingga ke saat ini, kita dah berada di penghujung bual bicara kita pada malam ini. Sebelum kita tanyakan soalan yang terakhir, suka untuk saya mengajak pada semua, sesi bual bicara ini yang kita adakan adalah sempena ulang tahun Waqaf An-Nur Corporation Berhad yang ke-20 dan kita giat mempromosikan hibah lil waqaf dalam waktu yang sama untuk mengajak kepada masyarakat di luar sana melakukan hibah menerusi rakan strategik kami, Puan Nur Rashikin sendiri dan agensi-agensi yang ada untuk buat hibah di Waqaf An-Nur. Kenapa di Waqaf An-Nur? Sebab banyak daripada cabang-cabang kebajikan dan juga perkara-perkara yang kita sebarkan manfaat supaya lebih luas. Bukan kita menafikan yang sedia ada teruskan, ini kita tambahkan lagi. Kita bagi ruang dan tawaran yang baik kepada masyarakat di luar sana. Baik, yang terakhir Puan Nur Rashikin pada malam ini, tadi yang ujung kita dah terinspirasi. So, mungkin Puan Nur Rashikin ada pesanan penaja kepada para pasangan di luar sana ni. Mungkin tadi suami isteri dengar. Sekarang mungkin dah tinggal suami atau tinggal isteri. Siapa yang dengar ada pesanan penaja daripada Puan Rashikin kita yang terakhir pada malam ini. Okey, baik Imam. Jadi tadi saya harap inspirasi itu dah dapat. Tinggal lagi apa? Suami-suami di luar sana, ambillah tindakan untuk kita buat perancangan kepada isteri yang tercinta, yang istimewa di hati kita supaya apabila berlaku kematian ataupun berlaku apa-apa kepada diri kita, isteri kita ini tidak akan terbeban
dengan masalah yang berat, iaitu masalah untuk menguruskan pusaka dan masalah nak memutuskan silaturahim dengan keluarga mertua ni tidak akan berlaku, dengan adik-beradik ipar dua tidak berlaku. Jadi hanya dengan tindakan sahaja ianya dapat merubah masa depan yang lebih baik. Jadi inilah suami-suami di luar sana, ilmu dah dapat. Kita dah 5 minggu Imam Ya, betul. Kita dah 5 minggu bersiaran. Jadi kalau rasa nak fikir, saya rasa malam ni kalau nak fikir dia tinggal satu je lah. Dia tinggal 1% saja. Tinggal besok nak telefon Puan Nurani, nak telefon Puan Noliza, nak telefon Puan Edi Sabrina kan. Sebab apa? Sebab nak buat hibah untuk isteri yang tercinta. Sebab ilmu kalau kita tidak mengamalkan, ianya tidak bermakna. Hanya dengan ilmu ini akan menjadi suatu perkara yang lebih baik apabila kita menzahirkan dengan tindakan. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin, kata pepatah bahasa Arab, ilmu kalau tidak diamalkan seperti pokok yang tidak berbuah. Jadi pokok kita harus disuburkan dengan buah-buahan, terutamanya ilmu-ilmu yang telah kita pun dapat daripada apa yang kita perolehi pada malam ini. Sebelum kita akhiri, saya nak bawakan sebab tema dia ni lebih kepada rancang kerana sayang. Oleh kerana dia sayang isteri dia kena rancang sesuatu. Sesuatu ni dia tidak bergaduh sama ada siapa mati dulu. Dia akan fikir kalau dia mati dulu. Ni bukan cerita Doremi siapa mati dulu bayar RM100. Dengan mayat-mayat sekali bangun. Ini kita duk fikir kalau siapa mati dulu. Sama ada dia mati dulu, dia tak ada fikir siapa mati dulu, dia fikir kalau dia mati dulu. Kalau masing-masing berfikir begitu, pasti dia akan buat satu perancangan. Perancangan tu untuk apa? Rancang kerana sayang. Suka untuk saya bawakan satu ungkapan baginda Nabi SAW yang paling mahal dalam sejarah ketika mana Nabi menyebutkan ungkapan baginda kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata baginda Nabi SAW, laqad ruziqtu hubban wa ana uhibbu man yuhibbuha. Kata Rasulullah, salah satu nikmat rezeki yang paling besar Allah bagi kepada aku, kata Nabi, adalah aku mendapat kasih sayang daripada Sayyidatuna Khadijah. Ini mahal ni ungkapan ini. Jadi malam ni pasangan-pasangan ambillah barakah ungkapan Nabi ini. Salah satu daripada rezeki dalam hidup yang kami dapat adalah daripada kasih sayang daripada seorang isteri, kasih sayang daripada seorang suami. Rancanglah kerana sayang dan itu akan memberikan natijah lebih baik pada waktu akan datang. Terima kasih sekali lagi pada Puan Rasikin yang setia bersama dengan kami di Wakaf An-Nur dah sampai siri yang kelima. Tak jemu-jemu walaupun kita di set yang sama. Pihak admin pun sama, tidak duduk daripada 1 jam yang lalu. Dia tunjuk kamera itu, tunjuk kamera ini, luar biasa sekali. Dah 5 minggu begitu. Daripada awalnya tersalah tunjuk, kemudian jadi tunjuknya betul. Jadi ini perkara-perkara yang kita tambah baik. Ini sekadar untuk kita menyatakan perkara-perkara kebaikan yang kami kongsikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang mengikuti bual bicara kami pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersambung lagi untuk berkongsi lagi manfaat-manfaat yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala salah dan silap. Wakaf An-Nur Corporation Berhad 20 tahun, 2 dekad membela dan 2 dekad membina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.